Kepada Tiba, Duli Yang Maha Mulia Sultan Johor dan Duli Yang Maha Mulia Pemasukan Johor. Ampun tuanku, dipohonkan titah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Segala puji bagi Allah, Tuhan pentadbir seluruh alam. Selawat dan sejahtera kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad, semulia-mulia Rasul, serta keluarga dan para sahabat-sahabatnya sekalian. Alhamdulillah, syukur saya kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya dapat saya hadir dalam majlis perujian tilawah Al-Quran peringkat Negeri Johor pada hari yang mulia ini. Saudara-saudari sekalian, Al-Quran merupakan firman Allah yang menjadi mukjizat Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai panduan dan petunjuk kepada umat manusia. Ini dinyatakan dengan jelas di dalam surah Al-Isra ayat ke-9 yang bermaksud, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang amat betul dan memberikan berita yang gembira kepada orang-orang yang beriman. Al-Quran hendaklah ditafsirkan oleh mereka yang pakar dan mahir dalam bidang tafsir Al-Quran. Ia tidak boleh ditafsirkan sewenang-wenangnya. Seperti yang berlaku pada hari ini, ada pihak yang mengaku mahir dalam tafsiran Al-Quran, fasih bahasa Arab, tetapi rupa-rupanya mereka hanya menghuraikan ayat-ayat Al-Quran berasaskan kehendak nafsu dan akal fikiran mereka sahaja. Saudara-saudari sekalian, dalam dunia internet tanpa sepadan hari ini, segala maklumat boleh diperolehi di hujung jari. Namun begitu, untuk mendalami Al-Quran dan ajaran Islam, kita tidak boleh merujuk kepada Google, YouTube dan Facebook semata-mata, atau menerima bulat-bulat maklumat
yang disebarkan di media sosial. Kita mestilah belajar dengan guru-guru agama atau alim ulama yang telah diiktiraf oleh pihak berkuasa agama yang telah menyiasat latar belakang guru-guru dan penceramah yang betul berdasarkan tauliah yang diberikan. Tahniah saya ucapkan kepada Majlis Agama Islam Negeri Johor yang telah bertindak tegas mengeluarkan nama-nama pendakwah yang dilarang untuk berceramah di Negeri Johor. Saya sebagai Ketua Agama dengan nasihat dan pandangan daripada ahli-ahli Majlis Agama Islam Johor akan memastikan hanya yang layak sahaja diberikan tauliah untuk berceramah. Memang benar urusan dakwah itu boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja. Tetapi di negeri Johor kita ada undang-undang untuk mengawal pendakwah yang telah mengelirukan dan tidak sehaluan dengan syara kita. Orang luar tidak boleh sesuka hati datang dan berceramah di negeri Johor. Oleh itu saya nasihatkan kepada mana-mana penceramah yang ingin datang ke Johor, dapatkan dahulu tauliah daripada Majlis Agama Islam Johor. Walaupun kita lihat penceramah itu bagus kerana pandai berhujah dan sering berceramah di kaca televisyen, tetapi apabila tidak diberikan tauliah, pastinya ada yang tidak kena dengan pengajarannya. Lebih baik cermin muka sendiri sebelum memberi nasihat kepada orang lain. Kita akan mengawal mana-mana orang daripada mengajar agama tanpa tauliah kerana ajaran sesat dan ceramah berbau politik yang menjadi medan untuk mengata, memfitnah dan mencaci orang lain akan hanya mengelirukan masyarakat Islam dan meruntuhkan perpaduan rakyat. Saudara-saudari sekalian, dalam Perlembagaan Persekutuan jelas memperuntukkan bahawa agama Islam merupakan bidang kuasa negeri dan Sultan sebagai ketua agama di negeri masing-masing. Dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Johor tahun 1895 telah diperuntukkan dengan jelas bahawa Sultan adalah ketua agama bagi negeri Johor Darul Takzim. Tetapi sejak kebelakangan ini ada pihak-pihak yang suka mencampuri kuasa agama di negeri-negeri, sedangkan mereka hanya mempunyai bidang kuasa di negeri masing-masing. Amalan yang telah sekian lama diamalkan di negeri Johor seperti sambutan Maulidur Rasul, bacaan doa awal dan akhir tahun, nisfu Sya'ban, bacaan Yasin dan tahlil pada malam Jumaat, membaca doa kunut dalam solat subuh,
membaca talqin kepada si mati dan sebagainya, juga telah dipertikaikan dan dituduh sebagai bid'ah yang membawa kepada balasan neraka dari hari kiamat kelak. Saudara-saudari sekalian, saya ingin mengingatkan kepada pihak-pihak tertentu yang mempunyai pandangan berbeza supaya tidak mencampuri urusan agama di negeri Johor, kerana perbuatan tersebut akan menjadikan umat Islam keliru dan berpecah belah. Umat Islam di negeri Johor telah tetap dengan pegangan ahli sunnah wal jemaah. Semua negeri mempunyai majlis agama Islam masing-masing yang ada kuasa dan tanggungjawab untuk mengawal selia dan memastikan perjalanan hal ehwal agama Islam di negeri masing-masing supaya berjalan dengan baik, teratur dan harmoni. Tidak perlulah orang luar campur tangan sibuk memberikan ulasan seakan menunjuk pandai sangat peranan seorang mufti dalam sesebuah negeri adalah untuk mengeluarkan fatwa dan menjelaskan mengenai hukum Islam hanya untuk negeri tersebut. Duduklah diam-diam di negeri sendiri dan jangan jaga tepi kain orang lain. Saudara-saudari sekalian, isu saya atau Tengku Mahkota bersalaman dengan rakyat jelata dari pelbagai lapisan masyarakat, sama ada lelaki ataupun wanita, tidak perlu diperbesarkan. Saya bukannya suka-suka nak bersalaman dengan wanita, tetapi sebagai raja, saya amat prihatin dengan hasrat rakyat yang ingin bersalaman, dan saya ingin menjaga hati dan maruah rakyat yang mungkin berasa tidak senang hati sekiranya hasrat mereka menghulurkan tangan untuk bersalam tidak disambut. Terima kasih atas teguran, tetapi bukankah keprihatinan raja terhadap rakyatnya merupakan perkara yang dituntut oleh agama? Oleh yang demikian, saya nasihatkan kepada semua pihak supaya berhenti mencari publicity untuk kepentingan peribadi yang akhirnya akan meruntuhkan ikatan perpaduan masyarakat yang telah kita bina sekian lama. Saudara-saudari sekalian, saya ingin menyentuh sedikit berkaitan isu pengharaman penjualan vape di negeri Johor dan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Majlis Agama Islam Negeri Johor. Sebelum keputusan itu dibuat, saya telah mendengar semua pandangan dari pakar yang berkaitan, dan ternyata penggunaan vape memberi lebih banyak mudarat kepada manusia. Antaranya, paru-paru akan rosak kerana fungsi paru-paru hanya untuk menyerap udara, bukannya wap air. Oleh itu, kepada pihak yang ingin mencabar keputusan saya, iaitu Presiden Pertubuhan Ikhlas yang katanya mengumpul
1 juta nama dan tanda tangan. Mana dia nama yang dikumpul-kumpul? Satu pun saya tak tengok. Ingatlah, jangan letak otak di lutut sampai sanggup membahayakan kesihatan orang ramai hanya untuk mengaut keuntungan wang ringgit. Saudara-saudari sekalian, sempena dengan majlis malam ini, suka saya ingatkan kepada semua umat Islam supaya meningkatkan usaha untuk terus membaca dan memahami Al-Quran. Saya percaya sekiranya semua umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup dan mengamalkan cara hidup Islam yang sempurna, negeri Johor ini akan terus membangun dengan lebih maju dan seluruh rakyatnya akan hidup dengan aman dan sejahtera. Suka saya ingatkan kepada semua bangsa Johor yang beragama Islam supaya jangan bersikap terlalu ekstrim dan terikut-ikut dengan pengaruh luar yang membawa fahaman dan ajaran yang sesat. Marilah kita berdoa ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga negeri Johor ini terus diberkati dan dijauhi daripada bala bencana yang tidak diinginkan. Akhir kata, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, dengan sukacitanya saya merasmikan majlis perujian tilawah Al-Quran peringkat negeri Johor bagi tahun 2016. Sekian, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina